Ustaz, ini tak ada kaitan dengan keagamaan Ustaz, ini semua personal issue kan. Iaitu keluar penjara, masuk penjara ni pasal kemarau. Has nothing to do about religion. Okay, now let's take an example about religion. Pergi suratul Kahfi. Pergi suratul Kahf. Buka kisah di antara Nabi Musa dengan Khidir. Abdan min ibadina. Tak apa, saya rumuskan sahaja. Apa yang berlaku? Ini Nabi Musa dengan Khidir. Dua-dua agamawan tak? Dua-dua agamawan. Tapi kita kena akui di sini bahawa Nabi Musa kurang sabar sedikit. Nabi pun cakap benda ni. Kalaulah abang kita ni sabar sikit, kan dibuka lagi banyak ilmu. Betul tak? Ada hadis sahih tu. Nabi macam sedih kerana cerita tu berhenti pada 3. Dan Nabi berharap Nabi Musa sabar sedikit. Dekat situ ada isu apa? Nabi Musa tak dapat nak tahan. Dan Nabi Musa find it difficult to reconcile between yang zahir dengan makna hakikat yang sebenar. Betul tak? Kemungkinan ini sebagai satu isyarat bahawa akan berlaku literalisme parah di kalangan Bani Israel. Tak tahu, ini saya punya isyarat sendiri yang saya tengok. Sebab dekat sini Nabi Musa tak boleh tahan. Dan kita lihat dalam sejarah, masalah literalisme bermula dengan Yahudi. Kalau awak nak tahu, yang awal-awal membaca teks dia orang punya kitab Taurat, Old Testament dia dengan literal, mereka ni. Mujassim berlambak di kalangan mereka. Sebab tu bila awak baca Old Testament, awak akan jumpa apa? Tuhan wrestling lah, kan? Tuhan jadi manusia turun ke bumi, kan? Macam-macam tajsim dekat dalam dia orang punya buku. Dan ada seorang ulama Al-Azhar nama Dr. Ahmad Al-Sharif. Dia buat kajian, dia kata, tak pasti sama ada kajian ni original kajian dia ataupun dia ambil kajian orang lain. Dia kata, memang ada susur galuh di antara mujassim-mujassim Yahudi dengan mujassim di kalangan umat Islam. Yang disebut nama mujassim-mujassim ini yang memang baca buku-buku Yahudi mujassim. Dan ada sanad dia. Subhanallah. Ini kajian yang besar lah. Saya tak perlu dulu sebut nama tokoh-tokoh yang belajar daripada buku-buku Yahudi ni. Kalau sebut mungkin ada yang terkejut bro. Tapi tak apa. Nanti biar saya mantapkan lagi saya punya kajian tentang isu ini. Nanti saya akan kongsi dengan awak. Yang susur galuh itu ada. Bila kita baca kisah Nabi Musa dan Khidir ni, seolah-olah macam ada isyarat dekat situ. Nabi mereka ada some trouble to kita kata understand position Khidir. Betul tak? Ni kita tak dapat nak nafi kan? Sebab Nabi Musa tak sabar. Dan dia dikritik juga oleh Khidir alaihissalam. Nabi kritik Nabi boleh lah. Bukan kita yang kritik Nabi ya. Bukan kita yang kritik ya. Seolah-olah macam ada petanda umat dia akan fall into literalism. Umat dia akan fall into pelampauan dalam memahami teks agama. Sebab dalam Old Testament saya percaya ada Allah istawa alal arsh. Tapi tengok dia orang warnakan, dia orang colour, dia orang draw arsh Tuhan. Long bearded. Betul tak? Ada bulu dekat dada. Ini kalau yang faham-faham lah. Kenapa saya keluarkan poin tu. Kan? Tuhan berbulu kan. Daripada bulu Tuhan itu diciptakan malaikat dan sebagainya. Ini cerita mana datang ni? Mostly Israeliyat, sahabat-sahabat. Dan sebahagian ulama hadis ada di zaman itu yang buka-buka buku Bani Israel ni. Ada even prefer buku-buku Bani Israel berbanding berfikir dengan akal. Kata lebih baik kita ambil riwayat Bani Israel daripada kalam, berspekulasi. Seolah-olah macam buku-buku Yahudi ini masih preserved. Kita tahu dah berlaku tahrif yang luar biasa kepada kitab-kitab mereka. Ini nanti kita buka satu hari. Kalau perlu kita buat satu presentation. 5-6 jam presentation, kita buat slide, kita tunjukkan susur galuh mana datang benda ni. Saya pernah terfikir nak bahas isu majas hakikat ni saja, banyak poin sebenarnya. Boleh jadi seminar. But this is at the heart of the issue. If you reject this, then the chances of you becoming a mujassim is very high. If you reject ada metafor dalam Quran, chances you jadi mujassim sangat besar. Okey. Apa yang berlaku? Nabi Musa jumpa Khidir.
Dah kasih warning awal-awal, betul tak? Okay, menarik tengok subhanallah. Sebab tu akhir zaman kena baca suratul Kahf. Awak baca suratul Kahf, awak akan selamat daripada Dajjal. There are inner deep meanings in this surah. You have to think. Tengok. Ayat 66. Nabi Musa, first time dia kata apa? Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Can I follow you? Supaya kau boleh ajar kepada aku sesuatu yang kau diajarkan. Satu rushd, satu panduan, guidance yang kau diajarkan. Tengok apa respon mereka dia? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. You will not be able to be patient with me. Oh, itu satu tamparan kalau you Nabi. Betul tak? Sebab tak boleh sabar ni sikap orang yang hebat ke sikap orang yang tak berapa hebat? Tapi kalau Nabi cakap dengan Nabi, cerita lain kita bukan nak kata Nabi Musa tidak hebat. I'm not saying that. Jangan twist apa yang saya cakap bagi yang dengar-dengar ni. Saya bukan cakap pasal awak. Tapi if kita orang biasa, kalau kita jumpa cikgu, saya nak belajar benda ni, cikgu kata awak tak akan boleh sabar. Orang cerit dia akan tercabar. No, I will be able. Kan? I know. Kan? You will not be. Lepas tu apa dia cakap? Statement kedua dia tu, subhanallah. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubr. How can you be patient about something that your knowledge has not encompassed? Subhanallah. Macam mana kamu nak sabar berkenaan sesuatu yang ilmu kamu belum meliputinya lagi? Saya suka bawa statement ni untuk orang-orang yang tengah bersedih, orang yang tengah depressed. Macam mana kamu nak sabar tentang sesuatu yang ilmu kamu belum meliputi? Sebab kita biasa sedih dengan satu perkara, sebab kita tak tahu hikmah dia, betul tak? Sebab tu kita tak boleh sabar. Kenapa Allah buat macam ni kepada aku? Tapi bila hikmah dia keluar, baru kita faham, betul? So how can you be patient about something that your knowledge has encompassed? Ni enigma dalam Quran ni, kisah Musa dan Khidir ni sampai hari ini menjadi bahasan. Sebab dia lain daripada yang lain dalam Quran ni. Apa yang lain daripada yang lain dia? Zahir dia punya cerita tak sama dengan batin dia. Betul tak? Betul tak? Okey. Qala satajiduni insya-Allah. Nabi Musa pun siap kata insya-Allah. Insya-Allah you will find me patient. Wala a'si laka amra. Aku tak akan menyanggah apa yang kau cakap. Khidir tak habis lagi. Dia dah kasih warning 2 kali kat atas tu. You will never be patient with me. And how can you ever be patient about something that your knowledge have not encompassed? Ada third warning dia kata. Dia kata apa? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta ahditha laka minhu dhikra. Third reminder. If you want to follow me, don't ask me a question sehinggalah aku ceritakan kepada kamu. Uish, berat tu. First dia kata you will not be patient. Lepas tu dia bagi isyarat. The thing that I will teach you is something that your knowledge have not encompassed. The third one is jangan tanya pun. Apatah lagi bangkang, tanya pun tak boleh. Tu nanti. Di sinilah juga golongan batiniah tergelincir. Apabila dia pasangkan cerita ni kepada guru dia. Ni, Nabi Musa dan Khidir boleh jangan tanya. Dengar saja. Ini Nabi, babe. Dapat wahyu, babe. Kau punya wali ni apa? Kan? Dia samakan. Itu problem dia. Dia samakan. Okey. Fantalaqa, mereka pun berangkat. Hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Masya-Allah, what a story. Naik sampai naik kapal sama-sama. Dia bocorkan kapal. Nabi Musa, being a man of justice, dia tak boleh diam. Dia kata, dia siap tambah garam lagi kan. Dia kata, kau buat lubang ni, kau nak tenggelamkan ke dia punya orang yang sedang naik kapal ni? Padahal boleh je Nabi Musa tanya, kenapa buat benda ni? Betul tak? But from here we understand Nabi Musa punya psychology. What kind of a person he is?
That means you cannot do nonsense in front of Nabi Musa. Sebab tu Allah hantar dia kepada Fir'aun. Sebab Fir'aun pun jenis no nonsense. So, sama-sama tu. Sebab tu bila dia nampak kaum dia kena bully kan, dia terus datang, dia pau sekali kan. Sampai meninggal tu. Kan? Sebab you need that kind of prophet for that kind of people. We can understand when we see Israel today. You hantar Nabi lembut-lembut, kena bully, babe. You kena hantar orang macam Musa. Dia kata apa? Kau buat lubang, kau nak orang ni tenggelam lah. Bitughurika ahlaha, laqad ji'ta syai'an imra. Kau dah buat satu benda yang teruk, tahu tak? Lupa dah. Lupa janji. Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma sabra. Tak ingat ke aku cakap kau takkan sabar dengan aku? You not be patient with me. Kemudian Nabi Musa teringat, kata, la tu'akhizni bima nasitu. Oh, aku lupa. Don't be harsh to me because of something that I forget. Wala turhiqni min amri usra. Don't make my time difficult with you. Kan? Tengok adab orang-orang soleh ni, cara mereka bercakap. Kan? Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Mereka pun berangkat, nampak seorang budak, dia bunuh. Nabi Musa apa lagi kan? Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Adakah kau bunuh satu nyawa tanpa dia membunuh orang lain? Dia tak berhak lah. Maksudnya dia tak berhak untuk dibunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kau dah buat satu benda yang jahat. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra. Bukankah aku dah kata dengan kau tak boleh sabar dengan aku? Lepas tu Nabi Musa sendiri yang kasih ultimatum kepada diri dia. Kata, okay, if I ask you another question after this, don't befriend me. So that you can go. Ya. Ya. Kalau ikut psikologi, siapa-siapa yang duduk kat tempat Nabi Musa, tengok ada budak mati. Betul. Bunuh. Betul. Kan kita nak sabar. Betul. Itulah maksudnya. Betul. So kita nak kata bahawa Nabi Musa punya respon ni normal respon. Tapi surah ni nak beritahu kita bahawa ada satu dataran yang lain. Saya tak nak kata lebih tinggi. Yang lain. Allah boleh saja menyembunyikan makna sebenar di sebalik apa yang zahir. Lepas ni nanti saya akan jelaskan tentang akidah. Boleh tak benda ni ada dalam akidah? Sebab ada orang mungkin, kalau gitu akidah pun ada lah. Tauhid tu nampak je tauhid zahir, tapi hakikatnya bukan tauhid. Jangan ke situ pula. Batiniah punya problem, dia pergi ke situ. Kalau yang zahir boleh bercanggah dengan apa yang batin, maka akidah kita pun sebenarnya bukan seperti yang zahir. Nampak? Dia pergi ke situ. Tapi puak yang lagi satu, yang ekstrim lagi satu, ini semua literal. Ambil cerita ni literal. Dan kenapa cerita ni ada dalam suratul Kahf? Saya yakin sebab Dajjal pun ada bermain simbolisme. If you don't understand symbolism, you will be fooled. Kalau Dajjal pun bermain sebab ni ayat ni semua simbolisme. Nabi SAW bila cerita tentang Dajjal, Nabi kata satu mata. Betul tak? Boleh bermaksud dua-dua sekali. Dajjal memang buta sebelah mata dan juga dia buta satu mata. Ada ulama kata mata zahir dia, salah satu ni, mata batin dia pun buta juga. Kan? Dan kita tahu lah, memanglah Dajjal, takkanlah Dajjal datang nak memakmurkan hati kita. Dajjal datang untuk cocok mata hati kita. Butakan mata hati kita. Betul? Okay. Yes. So Nabi Musa pula kasih ultimatum kepada diri dia sendiri. Kata, kalau aku tanya lepas ni, don't befriend me. Kan? Satu sahib ni. Qad balagta min ladunni udra. You have listened my excuse. You dah sampailah excuse yang terakhir ni. Fantalaqa. Dan yang ketiga ni, dia ada impact psikologi yang lain. Sebab apa? Dia orang minta makan. Datang ke kampung minta makan, dia orang tak kasih. Geram lah juga kan? Lepas tu buat jasa pula kepada mereka. Khidir nampak tembok yang dah roboh. Dia kata, jom kita bina. So dia pun bina. Nabi Musa pun pelik kan?
Itu punya opinion. Qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Ini lembut sikit kan. Dia kata, if you want, you actually can ask for, compensation. Seolah-olah Nabi Musa nak kata, dia orang ni bukan kampung yang baik. Kan? Kita minta sedikit bantuan pun dia orang tak bagi. Okay, good. You want to help them. But at least ask for compensation lah. Kan? You have done something good for them. Ask for something. So Khidir kata, "Hadha firaqu baini wa bainik." Ini adalah pemisah antara aku dengan kamu. Firaqu baini wa bainik boleh bermaksud, okay, this is where we stop being friends lah, seolah-olah macam tu. Jalan kau, jalan aku, seolah-olah. Tapi hadha firaqu baini wa bainik, seolah-olah juga nak kata bahawa ada pemisahan di antara zahir dengan batin. Betul? Ada pemisahan memahami semua secara apa yang ada di depan mata, dan ada pemisahan dengan pemahaman orang yang memahami sesuatu di sebaliknya. Ini bukan saya cakap, ini cerita dalam Quran. Dalil dalam Quran, bukan saya buat cerita. Lepas tu apa? Dia jelaskan. Amma safinatu, seolah-olah Khidir nak kata, zahirnya aku bocorkan kapal orang. Tapi the backstory is opposite of what you think I did. Betul tak? Opposite tak? Nampak secara zahir dia buat jahat kan? Tapi batin ni sebenarnya dia buat baik. It's heroism, it's an heroic act. Sama juga budak tu. Kau nampak aku buat benda jahat. Seolah-olah lah dia nak bagi isyarat. Tapi sebenarnya budak ini ada dua ibu ayah dia orang beriman. Aku bimbang dia akan jadi penyebab kekufuran kepada ibu bapa dia. Jadi aku mengharapkan dengan melakukan ini, Allah akan menggantikan dia dengan anak yang lebih baik. Khairan minhu zakatan wa aqrab rumah, dan lebih penyayang kepada mereka. Tunjukkan bahawa anak ni jahat lah. Anak derhaka dan sebagainya. Tidak berkasih sayang kepada ibu bapa dia. Dan kafir, kufur. Tembok tu pula adalah untuk dua anak yatim di dalam kota itu. Dekat bawah tu ada harta. Kalau baca tafsir, mak ayah dia atau bapa dia yang letak harta tu supaya terjaga lah. Dan ibu bapa mereka soleh, maka Tuhan kamu nakkan supaya harta itu mereka dapat apabila mereka dah besar, bukan waktu mereka kecil. Jadi Nabi Khidir tu bina balik supaya melindungi harta yang ada dekat bawah tembok tu. Sebab a functioning tembok, a functioning wall, orang tak nak kacau. Kan? Siapa yang berfikir ada orang tanam sesuatu dekat bawah tembok? Kan? That's not a normal thing to do, to tanam dekat bawah tembok. Kan? Rahmatan min Rabbi. Wa ma fa'altuhu an amri. Tengok apa punchline ayat ni? Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ayat ni ada hint di dalam hint. Awak cuba tengok betul-betul. Dia kata apa? Dzalika ta'wil. Ini adalah ta'wil kepada apa yang kau tak boleh sabar. Dan Allah guna perkataan tasti'. Ada huruf yang disembunyikan. Hilang. Ta kat situ hilang. Betul? Seolah-olah apa? Apa yang kita faham? There are hidden things. And Allah hid the word ta there. Tasti'. Asalnya adalah tastati'. Tapi dihilangkan ta tu. Ma lam tasti' alaihi sabra. Dari segi bahasa fusha, saya bukan nak kata Quran bukan fusha. Bahasa yang biasa orang Arab guna, la tastati'. Ta yang kedua tu dihilangkan dalam ayat ni. Ma lam tasti' alaihi sabra. Seolah-olah I'm hiding something there. Find it. Dia membawa tastati'. Tastati' tu maksudnya sama. Sama makna dia. Tapi dia ada literary feature seolah-olah macam susah lagi. Sebab nak sebut tasti' dengan tastati' mana lagi susah? Mana lagi senang dekat telinga? Tastati' dengan tasti'. Dah lah, ta, sin. Kalau awak baca tajwid, ta ni semua huruf lembut. Sin huruf lembut. Ni betul-betul ta dengan ain kau. Tasti'. Tapi kalau tastati', dia dah ada kat tengah tu, dia melembutkan sebelum kita sebut ta' tu. Tastati'. So apa perkataan yang Allah guna? Ta'wil. Ta'wil ni sekali lagi merujuk kepada apa? Yang zahirnya tidak sama dengan yang batinnya. Okey.
benda ni boleh berlaku kepada akidah tak? Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan simbolism dalam penyataan rukun iman. Sebab kalau benda tu berlaku juga, then no one knows what Islam really means. Betul tak? La ilaha illallah is la ilaha illallah. Siapa yang kata makna zahir dia tak sama dengan makna batin dia, kufur. Itu statement kufur. Setuju? Tapi apa yang Nabi Khidir buat ni berkaitan dengan akidah ke berkaitan dengan fiqh sebenarnya? Fiqh kan akidah? Fiqh. Perbuatan tu. Khidir tak datang kata Allah itu Esa. Tapi statement ni jangan faham zahir Tak ada. Dia tak main bab akidah. Itu bab fiqh. Sebab tu geng-geng batiniah ni dia bermain isu zahir batin ni dalam bab akidah. Musa dan Khidir tak bahas. Ini tak ada kaitan dengan isu akidah. Isu fiqh. Dan isu mengenal Allah. So ada fiqh dan tasawuf dekat situ. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, you cannot confine him to what you deem as zahir, literal, everything is no. Ada aspek ni dalam agama kita. Dan Asy'ariyah mendakap benda ni. Dan ulama-ulama sufi mendakap benda ni. Yes. Dan apa pandangan Ustaz tentang tekan Nabi Musa, Nabi Khidir butuh budak tu merupakan satu rahmat budak tu. Kerana bila dia mati masa kecil, dia cerita tu bila dia besar jadi kufur. Dia mati kecil seolah-olah Betul. Allah selamatkan dia juga. Ada orang yang gunakan tu sebagai hujah. Hujah bahawa bila budak-budak ni mati awal kan, bukan cerita budak ni saja, budak-budak mana pun, Allah nak selamatkan mereka daripada mungkin bila dia besar dia kufur, dia ahli maksiat kan, dia akan buat perkara-perkara yang tidak baik. Ini kita kata consolation kepada ibu ayah yang kehilangan anak-anak waktu mereka kecil. Allah tahu apa yang dia buat. Saya bukan nak kata anak awak ni besar akan jadi jahat. Saya tak kata gitu. Kan? Atau mungkin Allah bagi dia musibah, dia tak boleh sabar. Dia bukan jahat, dia hanya tak boleh sabar. Kan? So lebih baik Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Allah buat gitu juga hasil kebaikan ibu ayah dia. Kan? Doa ibu ayah dia budak ni kalau dibiarkan dia akan jadi jahat. Kalau ikut dia punya tabiat, tapi kerana doa ibu ayah dia, kesalihan mereka, Allah selamatkan anak itu.